Selamat siang tuan-tuan dan puan. Selamat menonton Wakau Channel. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan? Khabar baik. Sebelum kita teruskan berita yang gempar ni, sila subscribe ke Wakau Channel dan sila buka loceng di sebelah ya. Jom tuan-tuan dan puan, kita tengok apakah yang dimaksudkan oleh bekas Ketua Menteri Melaka Idris Harun. Apa itu harimau dan kucing? Jom kita tengok. Wow. Ya, berita ni dari Malaysia kini. Ada Exco Melaka, harimau di perut, kucing di mulut, kata Idris. Jom kita tengok. Wow. Selain 4 adun yang menarik sokongan kepada pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional Perikatan Nasional PN Melaka, sebenarnya ada lagi beberapa wakil rakyat yang selalu menyuarakan rasa tidak puas hati berkenaan pentadbiran negeri itu, dakwa bekas Ketua Menteri Idris Harun. Namun, katanya, rungkutan mereka itu hanya sekadar di mulut saja dan tidak dizahirkan dalam tindakan menarik sokongan seperti yang dilakukan 4 wakil rakyat berkenaan sehingga membawa kepada tumbangnya kerajaan BNPN pada awal bulan ini. Sebenarnya ada 4 ke 5 orang lagi setiap kali selepas mesyuarat Exco keluar merugut. Tapi akhirnya mereka menyimpan harimau dalam perut, kucing di mulut. Katanya berkias dalam rancangan buah bicara pentas dinamika yang disiarkan menerusi laman sosial dan YouTube TV Dinamika semalam. Buah bicara yang ditangani oleh moderator Syakirin Husna itu turut menyaksikan pengerusi Pakatan Harapan Melaka yang juga bekas Ketua Menteri Adli Zahari sebagai panelis. Sebelum ini pun, sehari selepas menarik balik sokongan, Idris ada membuat kenyataan bahawa ada 2 lagi adun UMNO yang akan menarik sokongan kepada Kerajaan Melaka. Namun, sehingga ke akhir hal itu tidak menjadi kenyataan. Dalam buah bicara itu, Idris sekali lagi mengungkit berkenaan krisis kepemimpinan dalam kerajaan dikepalai oleh Sulaiman Mat Ali sebagai Ketua Menteri. Idris mendakwa pentadbiran kerajaan negeri ketika itu menerima campur tangan luar. Meskipun tidak menyebut sebarang nama, Idris dipercayai menyasarkan kenyataan itu kepada pengerusi UMNO Melaka merangkap Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka Abdul Rauf Yusof. Dia terus sekali lagi membangkitkan isu penyelewengan projek yang dia dakwanya berlaku di Melaka, termasuklah penipuan terhadap Kerajaan Persekutuan berhubung royalti pasir. Dakwaan itu dikatakan sebagai salah sebab penarikan sokongannya bersama 3 adun lain kepada kerajaan negeri menyebabkan kerajaan BNPN di Melaka hilang majoriti dan Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan. Selain itu, Idris turut menepis gelaran katak dalam yang dilemparkan kepadanya serta 3 bekas adun lain kerana tindakan mereka bukan lompat, penarikan sokongan. Maknanya kami tidak yakin dengan kerajaan negeri, maka kami tarik sokongan, bukannya melompat. Sama seperti penarikan sokongan 12 ahli parlimen dari UMNO kepada Muhyiddin Yassin membawa kepada peletakan jawatan Muhyiddin di peringkat persekutuan, tambahnya. Pada 3 Oktober lalu, Idris bersama 3 adun lain menarik sokongan mereka kepada kerajaan BNPN di bawah kepemimpinan Sulaiman. Mereka ialah Nur Hizam Hassan Bakti Pangkalan Batu Bebas, Nur Azman Hassan Pantai Kuno dari UMNO dan Nur Effendi Ahmad Telur Mas dari Bersatu. Susulan itu, Idris Azman dan Effendi dipecat dari parti masing-masing. Mereka pada mulanya mahu membentuk kerajaan baru bersama Pakatan Harapan dengan 15 kerusi berbanding 13 dimiliki BNPN. Namun, Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan Selasa 5 Oktober selepas Yang di-Pertua Melaka Muhammad Ali Rastam menerima cadangan dikemukakan Sulaiman membuka laluan untuk pilihan raya negeri diadakan dalam tempoh 60 hari. Idris berkata, pertukaran kerajaan sepatutnya menjadi lebih licin seperti yang berlaku tahun lalu dalam langkah Sheraton apabila kerajaan bertukar tanpa melibatkan pilihan raya. Namun, hal itu tidak pula berlaku di Melaka. Kalau datang ke Melaka, kena hati-hati. Ada kekeliruan matematik.
15 itu lebih kecil daripada 13. Dipercayai merujuk pertukaran kerajaan yang tidak menjadi kenyataan. Bahkan kerajaan BNPN kekal mentadbir sebagai kerajaan sementara sehingga pilihan raya negeri diadakan. Sepatutnya ia hanya melibatkan 28 orang adun sahaja, tetapi sekarang ini terpaksa melibatkan lebih, sebanyak 494,000 pengundi katanya lagi. Ya tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini. Apakah pendapat anda? Sila beri komen anda di bawah dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Huakau Channel. Sekian. Subscribe sekarang. Terima kasih. Jumpa lagi.